Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 September 2023 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Mahkamah Tinggi hari ini mengarahkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan dua pihak lain memfailkan pernyataan pembelaan mereka pada atau sebelum 6 Oktober ini. Ini berhubung kes saman dikemukakan ahli perniagaan Halim Saad. Selain Dr. Mahathir turut dinamakan sebagai defendant ialah bekas Menteri Kewangan II Nur Muhammad Yaakob dan kerajaan. Pada 2 Ogos lepas, Halim, bekas pengerusi eksekutif Renong Berhad memfailkan saman itu bagi menuntut pampasan berhubung kerugian dialaminya selepas pengambil alihan saham Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM oleh kerajaan hampir 23 tahun lalu. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa beliau rela menerima hukuman penjara daripada membayar denda. Ini susulan dakwaan terhadapnya berhubung kenyataan berbau kaum, agama dan raja sehingga menyebabkan dia dipanggil oleh polis. Dan saya sedia menunggu untuk dipenjarakan di mahkamah. Saya tunggu. Dan saya sedia dihukum. Sedia dihukum. Tak tahulah dihukum itu sama ada penjara ataupun denda. Saya pilih penjara. Saya tak pilih denda. Pada payah denda baik bagi ke pasti. Denda ni. Dia muka pasti. Dan saya percaya bahawa kalau dihukum sudah tentulah tak layak jadi ahli parlimen. Pilihan kecil berlaku lagi di Marang. Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh yang juga pengerusi PN Muhyiddin Yassin menggesa kerajaan menghentikan siasatan dan pendakwaan terpilih ke atas pemimpin pembangkang yang didakwa menyentuh isu 3R demi menutup mulut rakyat. Tetapi pemimpin di sebelah sana yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang jahat, yang jelas mengapikan sentimen perkauman langsung tidak disentuh. Walaupun puluhan malahan ratusan laporan polis telah dibuat ke atas mereka. Adakah saya sebagai seorang pemimpin Melayu dianggap sebagai penjenayah semata-mata kerana menyuarakan kepentingan orang Melayu dan Islam? Sejak bila yang dipertua pemimpin Melayu di negara ini sudah tidak boleh bercakap mengenai kepentingan Melayu dan Islam? Pengerusi DAP Lim Kuan Eng menuntut Peguam Negara yang baru dilantik Terry Rudin Muhammad Saleh memberi penjelasan lanjut. Ia berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan. Di sini saya juga ingin meminta bahawa Peguam Negara yang baru dilantik boleh memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang beberapa keputusan yang dibuat. Kerana pihak kerajaan kena akui bahawa masih ada banyak pihak yang kurang berpuas hati, termasuk Majlis Peguam. Saya rasa kalau penjelasan yang lebih menyeluruh dan lebih terus akan dapat meyakinkan rakyat tentang apa yang diputuskan oleh pihak Peguam Negara. Sementara itu, Ahli Parlimen Gombak Amiruddin Syahari berkata, prosiding penjelasan berkaitan keputusan DNAA Ahmad Zahid Hamidi wajar disiarkan secara langsung. Isunya di sini ialah berkaitan dengan pemisahan kuasa di antara pendakwaan dan juga Peguam Negara. Dan proses ini harus kita lakukan dan saya menggesa pihak kerajaan untuk melaksanakan dengan segera. Saya melihat Menteri Undang-Undang telah memberikan ataupun melakukan mesyuarat pertama prosesnya untuk melakukan pemisahan ini. Dan kalau ia tidak diadakan, siapa pun jadi pemerintah akan berlaku kes-kes seperti ini. Justru saya percaya proses jawatan kuasa reformasi institusi juga wajar diadakan secara live telecast ataupun diadakan secara pendengaran awam yang boleh didengari oleh rakyat kerana ia telah menjadi isu rakyat. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya, Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan kepada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen berhubung langkah yang akan diambil jawatan kuasa itu berhubung DNAA-nya. Beliau berkata demikian berhubung kenyataan pengerusi jawatan kuasa berkenaan William Leong semalam. William semalam berkata bahawa jawatan kuasa itu akan memanggil Peguam Negara Ahmad Terry Rudin Muhammad Saleh untuk memberikan penjelasan berhubung keputusan DNAA itu. Apa yang dicadangkan oleh YB William Leong itu sebagai pengurusi jawatan kuasa hak di Parlimen
itu adalah pengumuman yang dilakukan di sidang khas membahaskan KSP ataupun kajian skor penggal RMK 12 dan kita serahkan kepada jawatankuasa itu untuk melakukan langkah-langkah ke arah pencerahan isu berkenaan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri itu menegaskan pandangan peribadi tidak boleh dipaksakan ke atas orang lain. Ia susulan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Isham Jalil mencadangkan supaya UMNO bertanding sendiri dalam pilihan raya tanpa Pakatan Harapan. Dia juga menggesa UMNO mengadakan referendum bagi mendapatkan pandangan ahli berkenaan hala tuju mereka sama ada sedia terus bekerjasama dengan DAP atau sebaliknya. Kenapa perlu referendum? Tak perlu referendum. Saya menghormati pendapat peribadi. Tetapi jangan memaksa semua orang menghormati pendapat peribadi. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang berlangsung malam ini menjadi tumpuan ramai. Ini susulan kenyataan yang dibuat ahli MKT Isham Jalil yang mendakwa beberapa lagi ahli parti itu akan dipecat. Isham mendakwa tindakan terbabit akan dibuat susulan ada ahli dan pemimpin parti begitu lantang mengkritik keputusan kepimpinan UMNO untuk bersama PH menyertai pilihan raya. Isham dalam satu perkongsian di media sosial baru-baru ini mendakwa akan berlaku pemecatan ahli parti termasuk beliau dalam mesyuarat MKT yang akan berlangsung minggu ini. Isham mendakwa terdapat ahli MKT UMNO Pro DAP meminta beliau meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat demikian kerana dia dipilih oleh akar umbi untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Mesyuarat malam ini akan dipengerusikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang berlangsung di Ibu Pejabat UMNO di Menara Dato' On kira-kira pukul 8.30 malam ini. Mesyuarat itu juga dijangka membincangkan tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Adu Rembiar Melaka Muhammad Jailani Khamis. Ini susulan dia menghadiri majlis pengumuman calon PN bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpan Jeram di Pakri Johor baru-baru ini. Kita ke berita berikutnya. Seorang pemimpin terkenal UMNO menyarankan agar himpunan yang dirancang PN dihadapi dengan satu lagi perhimpunan. Kata Jamal Yunus, langkah itu perlu dibuat bagi menyelamatkan negara ini daripada pembangkang terbabit. Jamal membuat ajakan itu dalam satu hantaran di Facebooknya malam tadi. Jamal merupakan Ketua UMNO Sungai Besar di Selangor. Semasa BN masih menjadi kerajaan, dia dikenali ramai sebagai Ketua Kumpulan Baju Merah yang kerap mengadakan demonstrasi menyanggah pembangkang. Pada 10 September lalu, pemuda PN mengumumkan rancangan mereka untuk berkumpul bersama beberapa NGO sebagai tanda protes terhadap keputusan Jabatan Peguam Negara menghentikan prosiding kes rasuah dan pengubahan wang haram terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari berkata, himpunan Gerakan Selamatkan Malaysia tersebut dibuat bagi membuka mata rakyat mengenai kes berkenaan. Himpunan tersebut dijadual diadakan pada Sabtu ini sempena sambutan Hari Malaysia. 3 pemimpin kerajaan tidak bersetuju dengan tindakan polis menghalang sekumpulan petani mahu menghantar bantahan mereka di luar bangunan Parlimen semalam. Antaranya ialah Ahli Parlimen Bentong Yang Syafura Osman. Katanya petani terbabit sepatutnya diberikan peluang untuk menyatakan pandangan mereka kepada kerajaan. Bahkan ahli parlimen terbabit juga memberi bayangan bahawa pihak berkuasa wajar memberikan ruang kepada pihak yang mahu menganjurkan demonstrasi. Semalam sekumpulan petani dari Cemur Perak datang ke parlimen untuk meminta kerajaan campur tangan agar kebun-kebun mereka tidak ditukar menjadi kawasan perindustrian dan perumahan. Kumpulan itu yang mendakwa mewakili 250 petani berkata kawasan seluas 1,600 ekar itu telah diusahakan untuk hasil tanaman sejak lebih 80 tahun lalu. 10 petani diiringi beberapa pemimpin Parti Sosialis Malaysia dan NGO lawan lapar bagaimanapun dihalang di luar pagar kawasan parlimen. Sementara itu, Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan dan Ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee pula berkata mereka setuju menyuarakan rasa tidak setuju dengan cara pihak berkuasa mengendalikan kumpulan tersebut. Kata mereka, pandangan berkenaan disampaikan kepada Pejabat Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian saja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.